أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sekarang kita masuk surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Sini Ma'un ya kan? Al-Ma'uni. So, Ma'un sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit yang remeh. Biasanya alat-alat perkakas-perkakas yang ada di rumah lah. Yang boleh dipinjam. Kalau musafir tu, benda-benda yang wajib ada yang membolehkan dia berhenti pada sesuatu tempat. So kadang-kadang dipanggil dengan nama mahallat. So mahallat tu. Dia lebih kurang lah. Mahallat dengan ma'un ni. Mahal makna tempat. Tempat kita berhenti. Jadi bagi kes musafir, orang Arab lah zaman dulu. Naik unta, bila berjalan, nak berhenti pada satu tempat, mereka mesti pastikan mereka memiliki perkakas-perkakas tertentu. Baldi ke, timba ke, berhenti nak ambil air. Jadi alat-alat tu alat-alat yang digunakan seharian di rumah. Kapak ke, jarum ke, pinggang, mangkuk, periuk, kendi. Cuba lihat tafsir dia di bawah. Ini kan, bawah sekali tu. Jarum, pas, kapak, tidr, cerek. Qas'ah ni mangkuk lah. Mangkuk besar. Ini antara lah yang disebut di sini. Surah ni ada kata nama Al-Ma'un sini kan. Ada yang ambil sempena ni, Ara'aita. So, Ara'aita. Surah Ara'aita. Ada juga yang kata ni, sempena Ad-Din. Sini kan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Surah Ad-Din. Yang masyhurnya ni lah surah Al-Ma'un. Makkiyatun. Diturunkan di Mekah atau di Madinah. Madaniyah. Makkiyatun. Madaniyatun. Ataupun separuh Mekah. Nisfuha. Separuhnya di Mekah. Separuh lagi di Madinah. Wa nisfuha di Madinah. Mana yang separuhnya? 1 hingga 3. 1 hingga 3 Mekah. Makkiyah. 4 hingga 7 yang ini Madaniyah. Sebab 4 hingga 7 tu orang-orang yang semayang dia kan dia lalai daripada semayang ni merujuk kepada orang munafik. Jadi orang munafik ni di Madinah, bukan di Mekah. Wujudnya golongan munafik ni di Madinah. Ayat dia situ ayatin. 6 ayat ataupun 7 ayat. Kalau alladzina hum yura'un 1 ayat, maka jadi 7. Kalau disambung terus, jadi 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok terjemahan dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau terjemahan lafzi, apakah kamu pernah melihat? Tu apakah? Ra'aita, kamu telah melihat. Alladzi, orang yang. Ini Ra'aita ni refer kepada sama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada mana-mana orang yang boleh berfikir lah. So di sini dia ajak kita supaya berfikir. Tengok tu. Golongan-golongan yang macam ni. Yang disebut sifat dia macam ni kan. Yang mengherdik, yang menolak dan menghalau anak yatim kerana tidak mahu memberi makan kepada mereka. Orang-orang yang lalai terhadap solatnya. Orang-orang yang yura'una, menunjuk-nunjuk akan ibadatnya. Dan orang yang menolak untuk memberi pinjam kepada jiran-jiran ataupun rakan-rakan ketika musafir nak pinjam baldi ke, nak pinjam benda-benda yang biasa-biasalah, kapak ke, tukur ke di rumah dia tak nak bagi, betapa bakhilnya dia. Jadi dia kata, Ara'aita, apakah kamu tidak lihat ataupun apakah kamu tahu alladzi yukazzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Maka dia itu ialah orang yang mendustakan agama tu.
Agama di sini maksud dia hari pembalasan kan. Sebagaimana yang disebut dalam Jalalain tu, mereka mendustakan, mereka tidak menerima hari pembalasan. Kalau orang ingat kepada hari pembalasan, sudah tentulah dia akan buat baik. Ni semua ni amalan-amalan yang tidak baik selepas ni. Sifat-sifat yang tidak baik pada seseorang. Jadi kalau orang yang dia consider, dia ambil kira hari pembalasan, so dia tak beranilah buat perkara-perkara yang buruk akhlaknya. Contoh aja diberi ke sini kan, beberapa contoh saja. Fadzalika yang demikian itu ialah orang yang yad'ul yatim. So yad'ul yatim ialah orang yang menolak dengan keras anak yatim. Kalau anak yatim yang datang tu, so dia tolak, halang. Ada di kalangan musyrikin Mekah tu, bila ada tongkat kan, so dihunuskan tongkat tu. Atau dipukul, ditolak. Jauh, macam menghalau kambing biri-biri. So dia kata yad'ul yatim, benci kepada anak yatim yang datang. Sebab anak yatim yang datang itu untuk minta hak dia. Dia miskin, sembelih kambing, sembelih unta, so minta bahagian dia lah. Tak bagi. Pergi jauh. Wala yahuddu. Dan orang tu dia kata tidak menggalakkan. Tidak menggalakkan, sama ada tidak menggalakkan diri dia dan tidak menggalakkan orang lain. Ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Fawailun, maka celakalah. Dia tak kata yang atas ni celaka. Dia kata ni, fawailul lil musallina, maka celakalah bagi orang yang solat. Maknanya mesti ada hubungan yang atas tu dengan solat kan. Sebab solat ni dia menahan daripada melakukan perkara yang mungkar, yang tak elok. Jadi sebab tu disebut mafhumnya, kalau kamu benar-benar jaga solat, mesti kamu akan menggalakkan diri kamu ataupun orang lain memberi makan kepada orang miskin. Jadi celakalah orang yang semayang, yang mana dia tu alladhi hum an salatihim, mereka an salatihim terhadap solat mereka sahun. Mereka itu lalai. So lalai yang dimaksudkan di sini ialah golongan munafik. Bukan lalai macam kita duduk semayang, kita lalai. Itu semua orang ada. Lalai, ghaflah masa semayang, teringat macam-macam. Ini tak termasuk. Ini khas kepada orang munafik yang memang tak semayang. Kalau tak ada orang, dia tak semayang. Kalau mari masjid, baru mereka solat. Untuk menunjukkan kononnya mereka itu solat. Zaman Rasulullah dulu. Mereka takut diboykot lah. So, alladhi hum an salatihim sahum. Lagi, alladhi hum yura'una. So, mereka tu lalai semayang. Memang semayang tinggal kan. Kalau duduk sorang-sorang tinggal. Tapi kalau mari, ramai-ramai, show off. Memperlihatkan. So, alladhi hum, mereka itu yura'una, memperlihatkan bahawa mereka tu semayang. Tapi hakikatnya tak semayang. Bakhil pula tu. Wa yamna'una, menegah, menahan, menolak daripada memberikan al-ma'una. Benda-benda yang remeh-remeh. So kalau benda yang remeh-remeh pun bakhil, lagi hak besar-besar lagi lah bakhil kan. Jadi Allah mencelalah orang-orang yang kedekut bakhil. Macam kita kalau sekolah-sekolah kan nak pinjam raba pun tak bagi. Pinjam raba kita tertinggal kan. Oh marah, tertinggal. Tinggal pen kau, buku kau kan. Kedekut. Selfish lah panggil. Okey. Barulah kita masuk tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. So dia tak nak kupaskan. Ara'aita ni apa makna? Mungkin sebelum ni saya tak tahulah sebab kita mula dengan surah ni kan. Kita tengok dalam Jalalain tempat lain. So, banyak tempat tu ara'aita tu. So daripada surah Al-Kahfi. So dia pun mula daripada surah Al-Kahfi kan. Tafsir Jalalain. Jalaluddin Mahalli mula dengan surah Al-Kahfi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So cuba kita tengok yang pertama Jalalain kan. Tengok ara'aita ini tanabbah. Berikan perhatian. Kalau terjemahan lafzi tadi, apakah kamu melihat? Apakah kamu tahu? Tanabbah lagi. Okey, tengok tempat yang lain lagi. Akhbirni. Yang ni yang biasa. So biasa yang diterjemahkan ialah akhbirni. Beritahu aku. So dia ganti dengan fi'il amar. Ni akhbirni, tell me. Beritahu aku. Macam kita tadi, ara'aital ladzi, beritahu aku tentang orang ni. Macam mana pendapat kamu? Orang ni baik atau tak baik amalan dia? So seolah-olah macam satu benda yang menakjubkan. Tak sepatutnya orang semaya apa buat laku macam ni kan? Kadang-kadang kita berkata, oh apa orang semaya macam ni buat macam ni? Baik tak semaya?
kadar emosi kita tu kan. Baik tak sembahyang. So kita takjub dengan perbuatan yang tak sepatutnya. Jadi istifham di sini, soalan yang ada kandungan takjub. Kenapa tak hari ya? Kita kan, kenapa tak hari? Kita soal, adakah kita tanya kenapa tak hari, kita nak jawapan dia? Rugi tak mari. Saya tunggu lama, kenapa tak hari? Rugi kamu tak mari. Bukan soalan yang kita ajukan untuk dapat jawapan. Kita tahu dah dia tak hari pasal apa. Kenapa tak hari? Kenapa kamu tak mari periksa? Kamu tak mari kelas? Kan kita berkali-kali duduk tambih dah mari kelas, tak mari pasal apa? Alasan yang diberi pun kita tak nak pun. Kita tak tahu dah. So ini, akhbirni, beritahu aku. Tengok. Ara'aita lita'ajub. Untuk ta'ajub. Mengherankanlah orang perangai macam ni. Mengherankan. Cuba kamu beritahu sikit orang perangai macam ni macam mana? Akhbirni. Tell me. Jadi oleh kerana dia dah sebut sebelum ni makna dia, so dia tak sebut lagi lah makna ara'aita tu. So sini akan jadi akhbirni. Ara'aita artinya akhbirni. Ataupun tadi tanabbah, beri sikit perhatian. So maknanya istifham, murad dia, maksud dia amar, perintah. So perintah pula ada unsur ta'ajub. Ataupun sini istifham untuk ta'ajub. Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Sebenarnya, apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Sepatutnya gitulah, mendustakan terus agama. Tapi dia guna ba tu tambahan. Kerana tanpa ba pun boleh. Yukadzibu dina. Mendustakan ad-din. Pembalasan. Jaza. Tambahan untuk memperkuatkan lagi kata perbuatan ni. Ba zaidah. Dimasukkan untuk taqwiyah. Untuk menguatkan lagi. Orang yang mendustakan al-jazai. Balasan. Dan juga hisab. Perhitungan di hari akhirat. Cuma beritahu sikit. Orang-orang yang mendustakan, orang yang tak percaya lah artinya, tentang adanya pembalasan, adanya perhitungan di hari akhirat. Dia punya lanjutan tu dia dihazafkan. Dihazaf artinya, cuba beritahu. Apa pendapat kamu? Adakah dia ni baik ataupun tidak? Adakah dia ni betul tindakan dia ataupun tidak? Itu dibuang. Jadi, ara'aita tu dia kata, hal arafta. Adakah kamu tahu? Ara'aita ni satu uslub yang digunakan dalam kalam Arab. Uslub qadim, yang lama. Zaman-zaman dahulu, kalau nak beritahu satu benda yang menakjubkan, tak sepatutnya gitu kan. So, dia guna ara'aita. So, banyak lagi lah yang seperti dia. Contoh sini saya kumpulkan sini. Contohnya, hal ra'aita kaza kan. So, hal ra'aita kaza. Ataupun, alam tara ila kaza. Lagi, alam tara kaifa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksud dia, akhbirni. Ara'aita kaza, murad akhbirni. Kenapa dia guna sekarang ni? Tengok, ini dinamakan tafsir. Ni melihat ni kan. Tapi ditafsir dengan tahu. Apakah kamu tahu? Artinya, ra'a ni dalam bahasa Arab ada dua. Satu ra'a tengok dengan mata. Dia panggil basara. Satu, mana dia arafa. Mengetahui. So, sini maksud dia, dua-dua boleh lah. Kamu tak tengok kau tu. Satu lagi maksud dia, kamu tahu tak? Apakah kamu tahu? Hal arafta. Apakah kamu tahu? So, inilah. Ara'aita artinya hal arafta. So, dia ambil yang ini, arafan. So, apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? Yakni pembalasan. Tiba-tiba aja mari fa ni. So, biasanya fa digunakan sebagai jawab kepada syarat. So, jika kamu tak tahu, maka aku akan beritahu. Illam ta'rif, artinya. Illam ta'rifhum. Kalau kamu tak tahu, fa, maka dia adalah fahuwa, huwa pun dihilangkan, zalika. Maka dia itu ialah orang tu. Dia itu adalah orang tu. Orang Arab ni, kalau dia nak kata orang tu perangai uduh kan. Tu. Dia tak kata ni. Kadang-kadang tu. Lil bu'di. Tu, orang tu. Fazalika, sebab tu dia guna zalika ni. Fahuwa zalika. Fahuwa dia adalah zalika.
orang yang demikian tu. So mana yang dihazafkan? Ini dihazafkan, ini pun dihazafkan. Buang. Sebab apa? Sebab Quran diturunkan kepada orang yang ada akal, orang yang faham, orang yang fasih pada waktu itu. So dia tahulah kalau ada fa di sini artinya ada syarat yang dihazafkan. Ahli nahwu pula fikir kita nak bubuh ke apa Kalau fa ni kalau ada syarat, contohnya dia tulis sini illam ta'rif fa huwa, kita kata fa ni jawab syarat. Tapi kalau tak ada, nak bubuh nama apa? Dia nama fa fasihah. Fa fasihah. Fasihah. Fasihah artinya menerangkan. Menerangkan adanya syarat yang dihazafkan. Jadi dia kata, kamu tahu tak orang yang mendustakan agama? Kalau kamu tak tahu, ni dia. Fahuwa zalika. Apa dia yang demikian itu? Iaitu orang yang alladhi. So di sini dia kata fazalika bitakdiri huwa. Kan? Saya bubuh huwa situ kan? So saya buat komplit ayat ni. Illam ta'rifhu, kalau kamu tak tahu dia tu, maka dia itu adalah orang yang demikian. Jauhnya dari rahmat. Orang yang sedemikian, iaitu yang yadu'ul yatim. Zalika ni lil bu'li wa tahkir. Untuk menunjukkan jauhnya dia daripada rahmat Tuhan. Dan hina orang tu. Duduk jauh daripada rahmat Tuhan, hina lah. Tengok keadaan lah macam Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Itu untuk baik. Ba'dal fa. So dia kata dengan mentakdirkan adanya huwa. Adanya huwa selepas fa. So sini kalau kita buat ara'aital ladzi yukazzibu biddin fa huwa zalika. Ni untuk orang yang ngaji-ngaji grammar ni kan, Arabic grammar ataupun nahwu. So bagi dia seronoklah dengar. Kalau yang tak tahu tu, itu dia pening kepala. Pasal apa nak kena takdir pula? Kan kita kata Quran ni, dia kadang-kadang dia ikhtisarkan, dia ringkaskan. Kadang-kadang dia itnabkan, dia panjangkan. So adalah tujuan-tujuan dia lah, dia ringkaskan tu. So ringkas pun, makna dia ada unsur ketinggian. So yang ni unsur tinggi lah ni. Bila dihazah-hazahkan, kita banyak ihtimal. Banyak kemungkinan-kemungkinan. So banyaklah makna dia. Bukan satu aja. Okey, bila kita dah buat ayat sini, fahuwa zalika kan. Kalau ayat ni komplit lah. Dia adalah orang yang sedemikian. So ayat dah komplit dah. Jadi penerang kepada zalika itu ialah allazi. Maknanya seolah-olah allazi itu kata sifat lah. Yang menerangkan zalika tu. Okey, sini allazi itu menerangkan lagi zalika. Allazi saja pun tak terang lagi kan. Nak diterangkan lagi. Ni ayat yang selepas tu menerangkan allazi pula. Yadu'ul yatim. Dia tak terangkan lanjut lagi, dia terangkan makna yadu'u tu. Makna yadu'u ai. Kalau ai tu artinya dia tafsir lah tu. Ai tafsirnya ialah, maksud gitu. Ai ni maksudnya tafsirnya ialah. So kalau dia buat gini artinya kita carilah kata perbuatan. Mana kata perbuatan? Yadu'u kan? So inilah dafa'a yadfa'u. Tolak. Push. Makna yadu'u ni dia push. Menolak hu tu anak yatim. Tolak pula dengan kasar. Bi'umfin. Umfin artinya kasar. Tolak dengan kekasaran. Tolak pula daripada memiliki andu. Daripada memiliki haknya. Hakihi. Wala yahuddu. Dan selain daripada dia yadu'ul yatim, ada lagi sifat dia ni. Sifat yang tak elok dia ni. Hadda yahuddu, menggalakkan. Dia tidak menggalakkan nafsahu, dia sendiri. So, wala yahuddu nafsahu. Kalau kita kata sekarang ni, buat kerja-kerja amal lah. NGO tu kan. Musim banjir tu. Tu, menolong. Seolah dia menggalakkan diri dia untuk memberi makan. Menolong orang miskin. Wala ghairahu. Kadang-kadang tu dia tak ada apa-apa pun. Kadang-kadang dia tak ada apa-apa. Tapi dia punya prinsip tu ada. Prinsip menolong orang miskin. So dia galakkan macam-macam. Dia buat kerja suruh orang ceramah. So galakkan. Hadis Nabi kata gini. Pahala gini. Mari kita sama-sama buat. Orang-orang munafik ni. Dia tak. Dia aja. Padahal duit dia tak nak. Dia pun tak nak orang tolong orang. Tak nak. So wala yahuddu. Dia tidak menggalakkan diri dia.
dan tidak menggalakkan orang lain ala untuk. Ta'am ada berbagai-bagai tafsir. Salah satu tafsirnya yang diberikan oleh Jalalain, it'am, memberi makan. Kalau kita buka dictionary yang biasa-biasalah, ta'am artinya makanan. So kalau kita masukkan erti makanan di sini, tak masuklah kan? Dia tidak menggalakkan untuk makanan miskin. Tak boleh lah kan? Makanan orang miskin. So kena bubuh sini, bazlu lah sini. Yakni bazli. Kalau kita nak ambil makna makanan. So dia tidak menggalakkan untuk mencurahkan tenaga memberi makanan orang miskin. So kena takdir lah. Bazli, it'am, ta'am, miskin. Mencurahkan tenaga untuk memberi makan makanan orang miskin. Banyak tu hazah-hazah tu. Satu lagi penggunaan Arab, ta'am tu sendiri, dia isim masdar. Isim masdar. Yang tadi purely isim lah. Mana-mana dia makanan tadi. Makanan lah, maksud makanan. So isim masdar. Macam ata'. So ata' dengan i'ta'. Ata' dengan i'ta'. I'ta' maknanya memberikan. Ata' pemberian. Mana hadiah yang beri kepada kita tu bahagian lah kan. So kita nama pemberian. So ada makna masdar tu. Pen ni kalau orang bagi kat saya, nama dia pemberian. Pemberian ni benda maknawi kan. Tapi dia dah jadi isim barang tu. Tapi ada makna maknawi tak? Ada kan. Jadi dia kadang-kadang penggunaan Arab yang ata' tu maksud dia i'ta'. Jadi ta'am tadi isim masdar, maksud dia it'am, memberi makan. It'am. Kan kita sebut tadi makanan. So makanan tu benda yang dalam kepala kita. Barang tu lah barulah makanannya. Baru syai', barulah benda kan. Jadi semua benda makanan belaka. Nasi, kuih, di bawah makanan. So makanan tu ialah isim masdar. Isim masdar. Tapi dari segi penggunaan, kadang-kadang isim masdar ni bermakna masdar. Bermakna masdar. Masdar makna yang memberi tadi lah. Macam i'ta' makna memberi. Kalau it'am, memberi makan. Jadi ta'am ni terjemahan dia memberi makan. Dia ni orang yang disebutkan di atas tadi tu, yang mendustakan agama tadi, ialah orang yang tidak menggalakkan untuk memberi makan orang miskin. Macam ni kan, dia tak nak pening-pening lah. So ta'am bermakna it'am. So kalau orang ngaji bahasa Arab dia confuse sikit sebab biasa kita sebut makanan. Ta'am ni makanan. So bila kita terjemah jadi tak sesuai lah kan. Tidak menggalakkan untuk makanan orang miskin. Apa? Untuk makanan orang miskin. Mestilah memberi makan. So ayat ini dia kata asbabun nuzul dia nazalat fil as. Turun dia berkenaan dengan orang musyrikin nama dia Al-As bin Wa'il. Sebelum ni surah Al-Kafirun dah ada. So dia tawar-menawar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita semua bermusim ni dah. Musim ni kami semua Tuhan kamu. Musim depan kamu semua Tuhan kami pula. Antaranya Al-As bin Wa'il dan juga Walid bin Mughirah. Al-As bin Wa'ilin awil Walid bin Al-Mughirati. Okey, yang ni pun sama juga. Tiba-tiba aja datang fa kan? Ni tiba-tiba ada fa. Sepatutnya ada syarat di sini. Sepatutnya jika kamu mengetahui mereka yang telah disifatkan tadi, kalau kamu dah tahu dah sifat mereka macam tu, maka celakalah. Fawailun lil musallin, kepada orang-orang yang sembahyang. Fa ni sekali lagi fa fasihah. Maknanya ada takdir di situ. Syarat yang dihazafkan. Jika kamu mengetahui bahawa orang tu memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan di atas. Dua sifat tu kan tadi. Yang besarnya mendustakan agama. Iaitu orang yang menolak dengan kasarnya anak yatim. Dan tidak menggalakkan memberi makan
orang yang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kalau kamu tahu orang macam tu dengan sifat-sifat yang macam tu, maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Jadi seolah-olah macam orang yang di atas tu ialah golongan yang sembahyang lah. Golongan yang sembahyang ni satu isyarah bahawa mereka tu sembahyang. Sembahyang mereka tu sebenarnya olok-olok. Kalau mereka benar-benar solat, mestilah mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan di atas. So tengok, sebab tu dia sebut sini al-musallin di sini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang-orang tadi disebut seorang aja sini. Kat sini ramai. Jadi bukan dia seorang saja yang sembahyang, ramai-ramai ni. Dulu orang sembahyang ni sembahyang Jumaat belaka. So lil musallin, semua orang yang sembahyang. Orang munafik. Alladzi yang mana hum mereka ini an salatihim sahun. So ayat sebenar dia hum sahuna. Mereka itu ialah orang yang sahun. Orang yang lalai an terhadap solat mereka. Jadi an salatihim ni kepunyaan sahun. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir kan, so mereka ambil kesempatan ulama tafsir, dia kata kenapa Quran ni guna an di sini tak guna fi. Sepatutnya semaya lah, masa semaya tu dah larang. Tapi guna an ni artinya sebelum solat lagi. Sebelum semaya lagi, artinya mereka lalai sebelum semaya lagi, tak semaya. Kalau Quran sebut fi solatihim, kita pun kena. Siapa yang terhindar daripada lalai dalam semayang, masa semayang tu? Tak ada orang terlepas. Malah Nabi SAW pun tak teringat rakaat berapa tu. Maknanya ada unsur sahur kan situ. Walaupun orang kata sahur Nabi ni hanya untuk ta'lim umat. Kalau Allah tak takdirkan Nabi sahur di situ, tak adalah hukumnya nanti. Macam mana orang yang tertinggal rakaat, macam mana nak buat? Yang salah-salah tiba-tiba tak cukup. Nak ulas semula ke? Ataupun sambung balik. Yang tertinggal tu. Para salaf kan, tabi'i, sahabat, dia kata mujurlah Quran ni tak turun dengan alladzina hum fi salatihim sahun. So kita kena terima kasih. Kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tidak memberatkan kita dengan sembahyang tak boleh, tak khusyuk. 100% yang maksudnya tak lara. Fi makna dalam. So dalam makna tengah sembahyang. So kalau an di luar sembahyang, yakni mereka lalai terhadap solat mereka, terhadap solat mereka. Mereka malas mengerjakannya. Kusala bangun kan. Ataupun tak sembahyang terus kalau bersendirian. Okey, tafsir kepada sahun ialah ghafilun, lalai. Di mana mereka akhara yuakhiruna, melewatkan sembahyang. Yuakhirunaha. Yuakhirunaha. Melewatkan sembahyang daripada waktunya. Maknanya sehingga waktu habis. An waqtiha. Alladzina hum, yang ni berat lagi lah. Sebab tu dia kata, ulama nahwu kata ini badal. So bila badal ni, dia kata yang ni yang sebenar ni. Yang ni yang utama. Orang yang memperlihatkan. Bodohlah memperlihatkan. Bagi sembahyang nak memperlihatkan kepada orang. So, alladzina hum yura'una. Mereka memperlihatkan dalam solat mereka. Sebab tu dihazafkan di sini. Memperlihatkan apa tu? Tak disebutkan. Memperlihatkan banyak perkara lah. Sembahyang ke? Ataupun bukan sembahyang. Ibadat-ibadat yang lain. Wa ghairiha. Ini dipanggil riak kan? So riak. Janganlah pula kalau kita kata memperlihatkan ni, kita kata jadi tak boleh lah memperlihatkan. Memperlihat ni ada masanya boleh. Ada masanya wajib pun. Perkara-perkara yang wajib ni wajib kena memperlihatkan. Sebab dia tu syiar. So kalau kita tak perlihatkan yang wajib itu, mana syiar nak ada? Sembahyang wajib kena ditunjukkan, bukan nak pergi sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sembahyang sunat, dia lebih kepada peribadi. So nak kena sembunyikan. So kalau kita zahirkan jadi riak. Kalau yang wajib-wajib kena izharkan. Kena tunjuk. Sebab tu kena ada sembahyang berjemaah kan? Kena tunjuk. Wa yamna'u, ini ataf kepada yura'una. Tambah lagi ni, hum alladzina hum yura'un satu, alladzina hum yamna'una. So wa yamna'una, menegah. Menegah pun sepatutnya dalam bahasa Arab ni kena ada dua maf'ulun bih.
Sepatutnya menegah manusia. Yamna'unan nas, menahan manusia. Menolak, menahan manusia daripada al-ma'un, daripada barang-barang yang mereka perlu. Yamna'unan nasa al-ma'una. Tapi oleh kerana Quran ni dia terus nak pergi kepada benda tu sendiri. Bukan manusia ni, benda tu sendiri. Benda yang remeh ni pun kamu halang. So macam mana lah? Macam mana ni kamu ni? Gitu. Apa halnya kamu ni? Orang yang benda yang simple-simple macam ni kamu buat kira. So tak payah lagi panjang-panjang nas ni. Terus direct kepada maksud, iaitu al-ma'una. Awal-awal lagi kita ngaji bahasa Arab, kalau fi'il, kita kena tengok fi'il tu ada berapa maf'ul dia. Maf'ul wahid ke satu je, atau maf'ul dia tu ada dua, atau maf'ul tu ada tiga. Jadi benda ni akan terpakai di dalam pengajian Al-Quran. Sepatutnya ada dua, so kenapa Quran sebut satu? Sepatutnya ada situ maf'ul. Yes, at least ada satu kan? Quran tak sebut pun. Kenapa? Kenapa? Itulah ciri-ciri ketinggian Al-Quran. Kebalaghahannya. Ada sebab, ada secret, ada rahsia di sebalik. Allah sebut begini, Allah sebut begitu. So al-ma'un dia tak bagi takrif dia. Apa itu al-ma'un? Dia beri contoh je. Al-ma'un ialah benda-benda yang simple-simple, remeh-remeh, kecil-kecil, hakir-hakir yang tak ada harga lah. Kalau hilang pun tak apalah. Beli-beli yang lain. Pakai-pakailah tak apalah. Kalau teringat hantar, tak ingat tak apa. Jadi ulama kata kalau ginilah dia kata, jadi disunatkan bagi kita dia kata. Untuk menyediakan keperluan-keperluan. Untuk jiran-jiran, untuk teman-teman. Kita ni orang berada kan. Kita belilah. Kok orang nak pinjam kan. Kok orang nak pinjam, so dapat pahala. Gitu. Pinjam kereta ni berat sikit lah. Tapi kalau tungkul, spana, jumper, kal ibrah. Seperti jarum. Orang dulu kan, dia nak jahit pakaian, kasut, khuf yang koyak. So kadang-kadang tu hilang, kadang-kadang tak tahu tak mana, kadang-kadang memang tak ada pun. Ataupun kapak nak belah kayu, al-fa'si, tungkul ke apa kan. Ataupun ini orang musafir kan, tak bawa kendi. Nak masuk air tak boleh. Wal kidri. Yang ni, alah, tak bawa pinggan pula. Musafir kan, tak cukup pinggan pula ambil. Al-qas'ah. Pinggan mangkuk. Tu mangkuk besar. Nak basuh baju, nak ada satu mangkuk besar. Besin. Okey, satu lagi. Al-ma'un ni, wazan dia fa'ulun. Jadi, ma'unun. Ini panggil wazan lah ni. Wazan ni, wazan mubalaghah. Wazan yang mubalaghah. Benda yang amat sedikit. Amat remeh. Benda yang amat macam tak berharga lah. Pun kamu kedekut bakhil. Macam mana ni kamu orang macam ni? Teruklah kamu ni. Satu lagi yang sini hanya bagi tentang memberi makan je. Tidak memberi makan kepada orang miskin kan. Ini salah satu contoh aja. So banyak lagi perkara-perkara yang kita panggil ihsan. Buat baik kepada seseorang. Ini lebih umum lah. So ayat ni spesifik lah kerana kejadian waktu tu memang kejadian yang tak beri makan. Dan memang pun dari segi realiti pun orang kelaparan ni banyak. Setiap zaman. Jadi maksud ini termasuklah perkara-perkara ihsan. Orang yang tidak berbuat ihsan. Buat baik kepada seseorang. Jadi agama kita ni lengkap sebenarnya. So bukan ibadat saja. Kalau kita nampak yang terselah sikit yang bab anak yatim ni apa semua ni, Kristian. Kita tengok di mana-mana saja ada rumah kita panggil anak yatim yang dia orang buat. Oleh India dulu kan sampai dia, Mother Teresa tu dia anggap sebagai Tuhan dah. Memang mewakafkan diri dia untuk buat amal jaga anak yatim. Lepas tu Kristian ramai di West Bengal tempat Mother Teresa. Wallahu a'lam bissawab.